Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid. Di sini Cikgu Roy. Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR RBT Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6. Tajuk kita hari ini adalah kos projek saya. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 57 dan 58 sebagai panduan. Standard kandungan dan standard pembelajaran kita hari ini. Standard kandungan kita pada 5.2 menanam secara hidroponik. Manakala standard pembelajaran kita adalah pada 5.2.8 pengiraan kos bahan projek. Baiklah murid-murid, seterusnya kriteria kejayaan kita. Di akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat kriteria yang pertama, menyenaraikan kepentingan mengira kos projek hidroponik. Kriteria yang kedua, menyatakan alatan atau bahan yang terlibat dalam pengiraan kos hidroponik. Manakala kriteria kejayaan yang ketiga adalah melengkapkan jadual pengiraan kos hidroponik. Ada 3 kriteria. Baiklah, yang pertama, apakah maksud kos? Kita perlu tahu dulu apa maksud kos. Ini yang cikgu dapatkan daripada beberapa sumber. Yang pertama, kos adalah harga yang perlu dibayar untuk memperoleh, mengeluarkan, menyenggara sesuatu, biasanya berupa wang, masa dan tenaga. Ini cikgu dapati daripada Kamus Elektronik, Dewan Bahasa dan Pustaka. Takrif yang kedua, kos merupakan satu sumber yang diambil kira dalam memenuhi syarat penghasilan sesuatu produk. Yang ini daripada laman web daripada blog Education Mechatronic. Manakala takrifan yang ketiga, kos adalah perbelanjaan ekonomi yang mewakili pembuatan produk atau penyediaan perkhidmatan. Yang ini juga dapatkan daripada Miss M Shazilim.com. Baiklah, kita terus ke bahagian yang seterusnya. Definisi kos. Secara umumnya, kos merupakan modal. Ini definisi secara umum. Kos merupakan modal yang perlu dikeluarkan, yang perlu kita bayar untuk menghasilkan suatu produk atau perkhidmatan. Itu adalah kos. Dalam konteks hidroponik, kos yang kita libatkan di sini merangkumi bahan atau alatan yang digunakan dalam proses menyemai dan menanam secara hidroponik. Semua bahan alatan yang kita gunakan, yang kita perlu beli, kita perlu sediakan adalah dikira sebagai kos. Baiklah, apa kepentingan mengira dan mengetahui kos projek? Ini kriteria pertama kita. Kenapa kita perlu kira dan nilaikan kos projek? Yang pertama adalah untuk menjadi asas pengiraan harga jualan produk. Bila kita kira kos, kita boleh tahu sama ada barang tu, nilai barang yang kita perlu jual tu seberapa. Dan ini adalah untuk mengelakkan kerugian. Yang kedua, kepentingan mengetahui nilai kos projek adalah untuk merancang belanjawan pada peringkat seterusnya. Maksudnya setelah kita pada peringkat awal, dengan nilai kos yang kita ada, kita boleh rancang apa yang patut kita buat, terutamanya dalam bahagian penjualan. Yang ketiga, ia boleh membantu mengelakkan pembaziran dari segi bahan dan alatan. Dan yang keempat, ia boleh menjadi panduan untuk projek akan datang. Dengan kos yang kita ada sekarang, kita boleh rancang sekiranya kita ingin menjalankan projek yang sama. Dalam kes kita, dalam studi kita ni adalah dari segi perancangan untuk menjalankan aktiviti hidroponik pada masa yang akan datang. Seterusnya, baiklah, apakah bahan atau alatan yang terlibat? Kita kena pasti bahan dan alatan yang terlibat. Okey, proses tanaman hidroponik setakat ini, setelah kita pelajari, yang telah kita pelajari dan melibatkan 3 peringkat utama, iaitu semaian, penanaman dan penjagaan. Baiklah, kesemua alatan atau bahan yang digunakan sepatutnya terlibat dalam pengiraan kos. Bahan-bahan yang kita gunakan dalam aktiviti semaian, penanaman dan penjagaan perlu dikira. Okey, aktiviti kita, cuba senaraikan bahan atau alatan yang telah digunakan dalam ketiga-tiga peringkat tersebut. Okey, murid-murid perlu senaraikan. Baiklah, untuk cikgu telah sediakan jawapan berdasarkan klip-klip video sebelum ni. Ni dia. Murid-murid boleh kenal tak? Dan yang pertama ni adalah takung dan penutup dia. Yang kedua ni baja, larutan nutrien A, larutan nutrien B. Yang seterusnya gunting, pisau pemotong. Ini penting, biji benih. Kemudian bahagian gambar di bawah tu mula dari sebelah kiri, raga tanaman, reja benang, span, bekas penyukat dan lidi. Lidi ni kita gunakan dalam semasa kita buat proses penyemaian, meletakkan biji benih ke dalam span.
Baiklah, ini senarai dah. Namun begitu, daripada senarai peralatan yang diberikan, bahan dan alatan yang diberikan, ada beberapa bahan yang mungkin kita tidak gunakan. Jadi melalui senarai ini, murid-murid perlu memilih sama ada bahan itu digunakan atau tidak. Jika tidak digunakan bahan itu ataupun alatan tersebut, bolehlah murid-murid keluarkan daripada senarai bahan atau alatan yang terlibat. Yang ni adalah senarai akhir yang cikgu gunakan: takung dan penutup takung, pisau pemotong, cikgu tak gunakan gunting, kemudian span, cikgu tak gunakan reja benang, kemudian raga tanaman, larutan nutrien A, larutan nutrien B, baja tadi, biji benih dan alat penyukat. Lidi tadi pun tak digunakan. Baiklah, jadi kita telah ada senarai bahan atau alatan yang terlibat. Senarai ini kita akan gunakan nanti dalam pengiraan kos. Okey, kita masuk ke bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian pengiraan kos. Apa dia pengiraan kos dan apa kepentingan dia? Okey, pengiraan kos merupakan bahagian di mana ia melibatkan semua bahan atau alatan yang digunakan. Apa yang dilakukan di sini adalah kita cuba untuk mengira berapakah nilai kos berdasarkan senarai bahan atau alatan yang kita perolehi daripada sesi yang sebelum ni. Dia bergantung, pengiraan kos ni dia bergantung pada harga dan kuantiti setiap item. Harga, nilai dia, kuantiti berapa banyak yang kita gunakan. Dan murid-murid perlu tahu iaitu harga setiap alatan ni dia mungkin berbeza mengikut kawasan ataupun mengikut kedai tempat kita belilah. Okey, langkah-langkah pengiraan dia secara umumnya ada 4. Yang pertama, cari kuantiti item yang digunakan, berapa banyak yang kita gunakan. Yang kedua, cari harga per unit setiap item. Langkah yang ketiga, bila kita dah ada kuantiti dan harga per unit, kita akan bina jadual anggaran kos. Dan yang keempat, melalui jadual tersebut kita akan dapatkan jumlah keseluruhan yang digunakan untuk setiap unit takung tu. Baiklah, yang ni langkah yang pertama tadi, cari kuantiti setiap item. Murid-murid boleh rujuk takung kita gunakan 1 unit, penutup takung 1 unit, pisau pemotong kata tadi 1 unit, span cikgu gunakan 4 unit. Dan sebab ada kita potong span tu kepada 2 bahagian untuk setiap unit. Kemudian raga tanaman kita ada 8. Larutan nutrien A kita gunakan 1 botol saiz 150ml. Larutan nutrien B 1 botol saiz 150ml. Biji benih 1 paket dan alat penyukat 1 unit. Kita guna 1 sahaja. Baiklah, langkah kedua iaitu mencari harga setiap item. Di sini cikgu senaraikan harga-harga yang terlibat, harga-harga setiap item yang terlibat. Untuk yang pertama, takung berharga RM20 seunit, penutup takung berharga RM10 seunit, pisau pemotong berharga RM2, span berharga 50 sen seunit, raga tanaman tadi 80 sen seunit, larutan nutrien A RM6 sebotol sama dengan larutan nutrien B pun RM6 sebotol. Kemudian biji benih RM2.50 sepaket dan alat penyukat RM3 berharga RM3 seunit. Okey, kita dah ada item, kuantiti, dah kita ada harga. Maka langkah seterusnya kita akan cuba untuk membina jadual anggaran kos. Okey, murid-murid boleh rujuk. Ini adalah jadual anggaran kos, terbahagi kepada 5 kolom. Kolom pertama adalah nombor bilangan, kolom kedua item ataupun alatan atau bahan yang disenaraikan tadi kan, daripada takung dan seterusnya. Kemudian kita senaraikan di sebelah item tadi, pada kolom yang ketiga adalah kuantiti, berapa bilangan yang kita gunakan. Kemudian pada kolom yang keempat kita letak harga kos unit, kita letakkan dalam nilai ringgit Malaysia lah. Kemudian pada kolom yang terakhir adalah jumlah kos setiap item. Okay, apa yang perlu dibuat? Murid-murid perlu untuk mencari nilai kos setiap item tersebut. Macam mana kita nak cari? Kita darabkan kuantiti dengan kos unit. Kemudian bila kita dah dapat semua jumlah kos setiap item tu, kita boleh tambahkan keseluruhannya untuk mendapatkan jumlah keseluruhan. Mudah kan? Sepatutnya murid-murid perlu untuk mencuba menyediakan jadual anggaran kos ni menggunakan Excel.
Microsoft Excel, perisian Microsoft Excel. Dan kalau boleh cantiklah. Baiklah, setelah mengikut perkiraan cikgu, ini adalah kos kita. Kan, takung tadi memang RM20, kita guna satu saja sama dengan penutup takung. Raga tanaman kita guna 8 unit, satu unit berharga, setiap unit berharga 80 sen. Jadi total keseluruhan, jumlah keseluruhan adalah RM6.40. Begitu juga dengan span, harga 50 sen, kita guna 4 unit. Dan jadi jumlah kos dia adalah RM2. Item yang lain semua harga sama sebab kita hanya gunakan setiap satu tu satu unit. Baiklah, yang seterusnya, pengiraan kos. Kesimpulannya, secara umumnya anggaran kos kita tadi adalah RM57.90 bagi setiap set takung. Dan so kita semua sediakan satu, kita gunakan satu penutup takung dan satu takung, jadi kos tadi hanya melibatkan untuk satu takung. Kan? Okey. Bahagian yang seterusnya, penggunaan bahan kitar semula. Okey. Penggunaan bahan kitar semula. Okey, kos bagi setiap takung adalah tetap jika bahan dan alatan perlu dibeli. Contoh tadi kalau kita guna takung tu berharga RM20, kos dia tetap RM20. Cuma kita ada satu cadangan, iaitu penggunaan bahan kitar semula. Bahan kitar semula boleh digunakan bagi menggantikan sebahagian alatan. Kan, apa bahan-bahan kitar semula tu, nanti murid-murid boleh fikir, boleh cari. Okey, soalan dia, apakah kesan penggunaan bahan kitar semula pada kos secara keseluruhan? Kalau kita gantikan item-item tertentu, contohnya kita gantikan raga tanaman dengan cawan polistiren yang telah digunakan, kita basuh dan kita gantikan raga tanaman, apa yang akan berlaku? Baiklah, kata kuncinya, yang penting kita kena tahu bahan kitar semula tidak perlu dibeli. Okey, kebanyakan bahan kitar semula adalah percuma sebab kita dah guna. Kita guna untuk benda lain, kemudian kita bersihkan dan kita guna semula, itu yang dipanggil bahan kitar semula. Okey, apa yang berlaku? Yang pertama sekali, kos keseluruhan dapat dikurangkan dengan penggunaan bahan kitar semula. Okay, bila kita gunakan bahan kitar semula, kita boleh turunkan kos per takung tadi. Sebagai contoh, kos untuk raga tanaman adalah 80 sen per unit, kita gunakan 8, jadi kos untuk raga tanaman adalah RM6.40. Bila kita gantikan dengan cawan polistiren yang telah digunakan, yang telah dibersihkan, kita boleh mengurangkan RM6.40 daripada kos tersebut. Ataupun kita gunakan gunting ataupun pisau yang kita telah gunakan di rumah, jadi kita tak perlu untuk beli gunting ataupun pisau baru, ia juga boleh mengurangkan kos. Okey, selain daripada itu, satu aspek lain, jika kita menggunakan bahan kitar semula, ia juga dapat membantu mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar. Yang ini baik, kan? Kita boleh mengurangkan sampah, kita boleh mengurangkan sisa buangan. Dan kebanyakan bahan-bahan yang kita gunakan tu adalah bahan-bahan yang mungkin susah untuk terurai, terbiodegrasi. Jadi kita boleh membantu alam di samping kita belajar menanam secara hidroponik. Baiklah murid-murid, itu saja kesimpulan. Okay. Apa yang kita pelajari hari ini? Kesimpulan yang pertama, pengiraan kos perlu dilakukan bagi melengkapkan proses kerja sesebuah projek. Kena buat untuk lengkapkan proses kerja. Kemudian kesimpulan yang kedua, pengiraan kos melibatkan kesemua bahan atau alatan, semua bahan atau alatan yang digunakan di dalam satu projek. Kerana itu tujuan pengiraan kos, kita nak kira semua bahan dan alatan. Dan kesimpulan yang ketiga, pada bahagian terakhir yang kita bincangkan tadi, penggunaan bahan kitar semula akan dapat mengurangkan kos projek. Itu dia 3 kesimpulan yang kita pelajari untuk sesi hari ini. Baiklah murid-murid, itu sahaja. Terima kasih atas masa yang diluangkan pada sesi kali ini. Juga harapkan ia dapat memberi manfaat, dapat memberi ilmu, dapat memberi pengetahuan, dan boleh menanamkan minat murid-murid dalam bidang penanaman hidroponik. Sehingga kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Jaga diri baik-baik, terus belajar, dan ceria selalu. Jumpa lagi.